Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu sambung lagi tentang subtopik asid karboksilik. So, dalam asid karboksilik ni kita kena kenal pasti dulu apa sifat-sifat fizik dia dan juga apa sifat kimia asid karboksilik. So, sifat fizik asid karboksilik ni adalah sama seperti asid-asid lain ya. Okey, sama seperti asid-asid yang lain. Yang mana asid ni mestilah mempunyai rasa masam, menghakis, nilai pH-nya 3 hingga 4. Okey, kalau guna kertas litmus lembap mesti bertukar warna yang biru menjadi warna merah. Tetapi dalam asid karboksilik ni dia kan sebatian bukan hidrokarbon ya, tapi bilangan atom karbonnya boleh bertambah. So bila bilangan atom karbonnya bertambah, apa akan jadi? Asid tu akan menjadi semakin kurang larut dan dia akan menjadi mengayon separa dalam air. So bila dia mengayon separa dalam air, maka asid karboksilik ini dikenali asid lemah. Okey, so semua asid karboksilik adalah asid lemah. So apakah sifat kimia untuk asid karboksilik? Okey, sifat kimia untuk asid karboksilik adalah yang pertama kita tahu asid. Sebarang asid mesti bertindak balas dengan logam. Asid dia bertindak balas dengan logam, dia akan menghasilkan garam dan air. Asid juga dia akan bertindak balas dengan logam oksida. Okey, menghasilkan garam dan air. Manakala asid yang juga boleh bertindak balas dengan logam karbonat. So, logam karbonat maka hasilnya adalah garam, air dan karbon dioksida sebab ada karbonat. Okey, so ini sifat umum, sifat kimia umum untuk semua jenis asid. So yang keempat dia ada, bila asid karboksilik dia akan bertindak balas dengan alkohol. So bila dia bertindak balas dengan alkohol, maka hasilnya adalah ester dan air. So inilah yang baru murid-murid akan pelajari. Okey. Contoh yang pertama adalah asid karboksilik dengan logam. So contohnya kita ada asid etanoik CH3COOH. So bertindak balas dengan logam magnesium. Apa akan terjadi? Okey, CH3COO adalah ion negatif, H adalah ion positif. Okey, so apa yang akan terhasil adalah CH3COO negatif akan bergabung dengan magnesium 2 positif. So kita silang, kita dapat CH3COO kurungan 2 magnesium tambah dengan H2. So kalau murid-murid tak nampak macam mana sebatian terbentuk, cikgu boleh tunjukkan. CH3 CH3COO negatif gabung dengan magnesium 2 positif. So 1 2 kita silangkan, kita akan dapat CH3COO kurungan 2 Mg. So apakah nama garam yang terhasil? Okey, asalnya adalah asid etanoik. So apabila tiada ion hidrogen, okey, ini kita panggil dia etanoat. So nama garam yang terhasil ini merupakan garam apa? Garam magnesium etanoat. Okey, so itulah nama garam yang terhasil bila asid etanoik bertindak balas dengan magnesium. So, kalaulah murid-murid ada asid etanoik CH3COOH bertindak balas dengan zinc, apakah hasilnya? Ya, hasilnya masih sama, iaitu CH3
COO2Zn sebab zinc 2 positif tambah dengan hidrogen. So namanya dikenali sebagai zinc etanoate. Okey, adakah persamaan ni telah seimbang? Okey, tengok ya, hidrogen ada 2, etanol ada 2. Di sini hanya ada 1 sahaja. Jadi kita kena letak 2 di depan. Sama juga dengan persamaan yang pertama tadi. So ini tindak balas yang pertama, asid karboksilik dan logam. So tindak balas yang kedua adalah asid karboksilik dengan alkali ataupun logam oksida. So sebagai contoh kita ada metanoid HCOOH tambah dengan alkali NaOH. So kita dah tahu kalau asid tambah alkali dapat garam dan air. So garam yang terhasil adalah kita ambil H yang kat depan ni, ini satu benda iaitu HCOO. Okey, dan ni satu benda yang lain. So kita akan dapat garam HCOONA tambah dengan H2O. Okey, so H2O tu datang daripada H positif ni dengan OH. So garam yang terhasil adalah, ini adalah asid metanoid. Dia akan menghasilkan garam natrium metanoate. Okey, so bila dia jadi garam, OI dah tukar nama kepada OET. Okey. Okey, seterusnya ialah apabila asid karboksilik bertindak balas dengan logam karbonat. So dia akan menghasilkan garam, karbon dioksida dan air. So sebagai contoh, cikgu ambil asid CH3 lah. CH3 asid etanoid, CH3COOH tambah dengan CaCO3. So kita akan dapat macam biasa, CH3COOH ni adalah satu benda yang bercas negatif dan H adalah positif. So nanti dia akan bergabung CH3COO sebab Ca2 positif. So jadi Ca tambah dengan CO2 tambah dengan H2O. CO2 tak nampak macam CO2 ya. So CO2 tambah H2O. So kita dapati bahawa hasil garam yang terbentuk adalah kalsium etanoate. Okey, dah seimbang ke belum? CH3COO ada 2 kan? Jadi kat sini kita kena letak 2. So inilah tindak balas asid karboksilik yang mana sama dengan tindak balas asid yang lain, iaitu bertindak balas dengan logam alkali dan juga logam karbonat. So tindak balas yang keempat adalah tindak balas baru bagi asid karboksilik, iaitu pengesteran, di mana dia bertindak balas dengan alkohol menghasilkan ester dan juga air. So dalam tindak balas pengesteran ini dia memerlukan mangkin. So mangkin yang diperlukan adalah asid sulfurik pekat. Okey, so nama tindak balas ini adalah tindak balas pengesteran. So dalam tindak balas pengesteran ni, okey, pertama sekali kita ambil contoh. Okey, kita ambil contoh kita gunakan alkohol C2 iaitu etanol. Okey, C2 iaitu etanol, C2H5OH. Okey, ini adalah etanol. Bertindak balas dengan, cikgu lukis guna warna merah, CH3COO
OH. Kenapa cikgu lukis OH tu HO? Kerana nanti nak senang tunjuk macam mana air tu boleh terbentuk. Okey. So, dengan kehadiran makin H2SO4 pekat, apa yang berlaku ialah OH daripada alkohol, alamak silap warna. OH daripada alkohol dan H di sini akan disingkirkan menjadi H2O. So, apa hasil ester yang terbentuk? Okay, ester yang terbentuk ialah kita lukis dulu asid karboksilik iaitu CH3 COO, dan kita ambil alkoholnya C2H5 kan. Okay, so kita dah ada. Jadi nama untuk asid karboksilik yang tertinggal ni adalah etanoat. Betul? Manakala alkohol etanol tadi dia dah buang OH, jadi tinggal etil. Sebab C2 kan. Okey. So apakah namanya? Namanya kita silangkan. So bila kita silangkan, kita akan dapat etil etanoat. So ini adalah ester yang terhasil. Okey, cikgu rasa murid-murid mungkin macam blur sikit, tak nampak kan macam mana. So cikgu bagi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, cikgu menggunakan asid propanoik ditindakbalaskan dengan metanol. So, apa yang akan terjadi? Okay, kita lukis dulu asid propanoik. So, propanoik dia ada 3 kan? Okay. Macam ni. C3. So, etil dia C2H5 COOH tambah dengan metanol C1. Okey. So nak senang, kita lukis dulu kumpulan asid karboksilik, baru kita lukis kumpulan alkohol. So apa yang berlaku? OH daripada asid karboksilik, dia ambil H dari alkohol yang ni, hidroksil, dia jadi H2O. So ester yang terbentuk ialah, okay, kita lukis dulu asid propanoik tu 1, 2, 3 C ganda 2 O. Yang lain adalah hidrogen. Okey, yang asal. Okey, yang ni Dan yang merah pula adalah yang tinggal, iaitu CH. Nampak? So CH3 ni cabang dia kan, metil. Yang ni 1, 2, 3 propanoat. So bila kita silangkan nama dia akan jadi metil propanoat. So ini adalah ester yang terbentuk tambah dengan H2O. So macam mana kita nak tulis formula molekul metil propanoat? Okey, kita akan tulis asid karboksilik dulu. So asid karboksilik kita ada C2H5COO. Okey, tambah dengan CH3. So warna hijau ni C2H5COO ni adalah yang warna hitam di sini, formula struktur yang saya lukis. Warna kuning ni CH3 adalah datang daripada metil ni.
Okey, so cikgu harap murid-murid boleh nampak dalam dalam melukis ester. Okey, nama dia mesti datang daripada nama alkohol dulu, kemudian baru nama asid karboksilik. Tetapi lukisan kita lagi senang lukis asid karboksilik dulu baru alkohol. So nanti cikgu akan buat lagi satu video untuk macam mana kita nak kenal pasti ester dan nak menamakan ester. Okey, so study dulu yang ni. Cikgu harap murid-murid boleh faham. Sebarang persoalan boleh PM. Terima kasih.